Okey, bertemu lagi kita pada video yang kedua ya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, masih lagi 1.1. Okey, masih lagi 1.1. Masih lagi pengoksidaan. Okey, dan penurunan ya. Okey, tapi ini adalah part 2 lah. Saya asing-asing video ya. So part 2. Okey. So untuk video kali ini kita fokuskan kepada faktor hidrogen, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. So kamu akan nampak unsur hidrogen dalam tindak balas yang terlibat. Okey, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti tindak balas yang tidak melibatkan oksigen ialah pengoksidaan dan penurunan. Okey, sebab kalau kita ingat lagi untuk part 1 tu sebenarnya tindak balas redox ini dirujuk bagi tindak balas yang melibatkan oksigen. Jadi bagaimana yang tidak melibatkan oksigen? So, ahli kimia memperluas pengertian pengoksidaan dan penurunan kepada sebatian yang bertindak balas dengan hidrogen atau bahan tindak balas yang mengandungi hidrogen. Pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan diterangkan berdasarkan kehilangan dan penambahan hidrogen. Jadi, untuk tindak balas yang ada hidrogen, yang pertama, tindak balas pengoksidaan berlaku sekiranya tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Jadi kalau kehilangan hidrogen, kita panggil tindak balas pengoksidaan. Okey, yang kedua, tindak balas penurunan pula berlaku apabila suatu bahan mengalami penambahan hidrogen. Okey, contoh tindak balas yang terlibat. Contoh tindak balas yang tidak melibatkan oksigen ialah tindak balas antara hidrogen sulfida dan juga klorin. Okay. So, kita lihat. Okay. Nak pastikan berlaku pengoksidaan atau penurunan, memang kamu kena tulis persamaan seimbang untuk suatu tindak balas. Jadi untuk tindak balas ini, tindak balas di antara hidrogen sulfida dan juga gas klorin ya. Ini persamaannya lah, hidrogen sulfida dengan klorin. So akan menghasilkan sulfur dan juga hidrogen klorida. So kita perincikan satu persatu bahan yang terlibat. Kita baca anak panah ni ya. Mula diperincikan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida, tengok apa hasilnya. Hasilnya sulfur. So nampak tak? Dekat sulfur ni dah tak ada hidrogen. So kehilangan hidrogen, maka mengalami pengoksidaan. Hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan. Okey, bahan yang kedua, klorin. Tengok klorin. Hasilnya hidrogen klorida. Klorin menerima hidrogen ataupun penambahan hidrogen berlaku. Jadi, klorin mengalami penurunan. Jadi, sekiranya diperincikan apa bahan yang dioksidakan, mestilah bahan yang mengalami pengoksidaan. Untuk definisi hidrogen, dia yang mengalami kehilangan hidrogen. Jadi, bahan yang mana? Bahan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida mengalami kehilangan hidrogen. Yang diturunkan siapa? Tengok bahan lagi satu lah. Bahan lagi satu pastilah yang ini, klorin. Kan? Betul ke diturunkan? Tengok, klorin berlaku penambahan hidrogen. Jadi mengalami penurunan. Betul lah. Klorin mengalami penambahan hidrogen. Itu dia punya alasan lah. Jadi kalau disuruh menentukan ejen pengoksidaan, macam saya katakan, ejen pengoksidaan ialah bahan yang sebaliknya lah, yang mengalami penurunan lah. Bahan yang diturunkan ya. Bahan yang diturunkan. Okey. Siapa? Tengok atas tu klorin. Tapi kalau nak buat penerangan, klorin telah mengoksidakan hidrogen. Saya ulang balik lah. Mungkin serabut pula ya. Okey. Ejen pengoksidaan apa? Mesti bahan yang diturunkan klorin. So ayat dia,
klorin telah mengoksidakan hidrogen sulfida. Itu dia punya ejen lah. Okey. So ejen penurunan sebenarnya merujuk kepada bahan yang dioksidakan. Sebaliknya lah. Yang dioksidakan siapa? Hidrogen sulfida. So hidrogen sulfida telah menurunkan klorin. Boleh? Okey, jadi tugasan kamu mudah saja. Cuba selesaikan 1B ni. Selesaikan 1B ni. Selesaikan 1B. Sila tulis di satu helai kertas. Nanti kertas tu simpan. So kamu boleh letakkan pada buku tulis ke. Okey. Buku tulis kamu ada pada saya. Terserah saya di belakang tu mungkin ya. Tulis pada selai kertas. Cuba selesaikan aktiviti 1B ni. Nanti tangkaplah gambar. Tangkap gambar, letakkan Telegram. Nanti kita semak. Okey. Kamu boleh buat secara individu atau bincanglah dengan rakan. Tak faham boleh tanya. Okey, jadi kamu buat yang A lah. Terangkan jawapan anda kepada rakan tu. Tak perlulah setakat ni. Buat yang A tu. Boleh ya? Okey. So kita mungkin akan jumpa video part 3. Okey, terima kasih.